Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak murid yang cikgu kasihi. Bertemu lagi dengan Cikgu Rozi hari ini untuk mata pelajaran KVS Pembuatan Roti modul C01 Amalan Keselamatan, Kesihatan dan Kebersihan. Hari ini kita akan sambung untuk aktiviti kerja yang kedua iaitu perancangan keselamatan, kesihatan dan aktiviti-aktiviti amalan kebersihan. Hasil pembelajaran yang cikgu harapkan di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran nanti, murid-murid akan dapat mengenal pasti peraturan asas penyimpanan makanan. Untuk tajuk 1.3 penyimpanan makanan, kita akan belajar 3 peraturan asas penyimpanan makanan. Okey, yang pertama adalah sentiasa simpan makanan di dalam almari makanan atau tempat bertutup. Okey, cikgu tunjuk dulu, ini adalah satu contoh almari makanan. Almari makanan ni ada macam-macam bentuk, macam-macam design, macam-macam harga lah. Bergantung kita punya bajet. Okey, yang ini diperbuat daripada steel, ada cermin, tapi cermin dia gelap. Okey, so kita tengok contoh seterusnya. Yang ni pun contoh almari makanan ataupun almari lauk. So diperbuat daripada kayu. Yang ini bezanya dia ada lubang-lubang udara yang membenarkan pengaliran udara. So bau tu dia tak ada terperap dan wap panas tu tak adalah terperangkap dalam almari tu. Okey, ini adalah tudung saji. Okey, tentu anak-anak semua biasa tengok kan. Dan tudung saji ni pun juga ada macam-macam jenis. Yang ini ada plastik. Kemudian kita ada juga tudung saji jenis mengkuang, ada yang logam juga, ada juga yang guna kain macam kelambu baby tu kan. So terserah pada kita, tapi dia ada pengaliran, membenarkan pengaliran udara keluar dan masuk, dan pastikan lubang itu tak terlalu besar supaya serangga tak boleh nak masuk. Yang ini pula juga tudung saji sebenarnya, tapi dia tak berbentuk yang macam biasa tu lah. Ini kita panggil sebagai tudung saji moden ataupun ada orang panggil tudung saji viral. Okay, dia bertingkat-tingkat, so setiap tingkat tu kita boleh isi makanan, dan menariknya kita boleh nampak lah makanan tu. Okay, sebab dia punya penutup tu lut sinar. Okey, harganya lebih tapi dia lebih moden dan menjimatkan ruang juga. So tak kisah kita nak pilih yang macam mana, nak letak dalam almari lauk ke, almari lauk yang macam mana, ataupun nak guna tudung saji yang macam mana, tapi pastikan tudung saji ataupun tempat kita simpan makanan itu bertutup dan tidak membenarkan serangga ataupun haiwan perosak untuk keluar masuk. So tempat penyimpanan makanan yang cikgu cerita ni semua adalah untuk makanan yang kita simpan pada jangka masa yang sekejap sajalah. Okey, kalau nak simpan lama kita kena simpan dalam peti sejuk. Seterusnya kita pergi kepada peraturan asas penyimpanan makanan yang kedua, iaitu membuat label pada bekas makanan. Okey, so yang ini pun adalah suatu tindakan yang penting kita buat untuk memastikan makanan kita sentiasa selamat dan juga bersih. Okey, ni contoh pertama cikgu nak tunjuk. So yang ini makanan kering yang disimpan dalam bekas yang berbentuk seperti laci. Jadi di luar tu ini yang paling simple lah, kita labelkan dengan marker pen. Okey, supaya kita senang nak cari, senang nak simpan semula. Okey, so ini cara untuk kita, salah satu cara bagaimana kita nak melabel. Okey, contoh seterusnya yang ini makanan disimpan dalam bekas plastik ataupun biasa kita panggil sebagai Tupperware. Tak semestinya jenama Tupperware, apa-apa saja bekas, tak kisah bentuk macam mana pun kita boleh gunakan untuk menyimpan makanan, dan kita mesti label supaya memudahkan. Okey, nak memastikan makanan itu selamat dan juga bersih.
Okey, yang tadi tu kita tengok makanan yang disimpan di luar. Yang ini makanan yang disimpan di dalam peti sejuk beku. Okey, so kita labelkan, kita tak nak tersilap, kita letaklah kalau makanan apa, menu ke contohnya kita buat makanan frozen banyak-banyak sekali, kita boleh labelkan tarikh bila, apa nama makanan. Jadi senang kalau kita nak guna, kita boleh pilih berdasarkan kepada label. So yang ini mudah, guna plastik sahaja pun boleh kita buat, kita porsikan ikut berapa banyak kita nak habiskan untuk sekali makan. Jadi ambil tiap-tiap kali nak makan ambil satu sahaja. Okey, yang ni pun sama, makanan yang disimpan di dalam peti sejuk beku tetapi menggunakan bekas plastik. Okey, sama juga dilabelkan, yang ini cantik lah, dia guna stiker jadi lebih mudah kita nak pilih. Okey, kalau benda tu sama, okay, makanan tu sama, kita kena pilih, kita kena tulis, kita kena labelkan juga tarikh bila kita masak ataupun bila kita simpan, supaya nanti kita boleh ambil mana yang dibuat terlebih awal. Okay, ingat balik apa yang kita belajar, yang first in first out. Okay, mana yang masuk mula-mula kita keluarkan mula-mula ataupun kita gunakan. So tak kisah mana-mana saja, yang penting pastikan ada label. Sekarang kita tengok peraturan asas yang terakhir, yang ketiga yang kita belajar tentang penyimpanan makanan, iaitu asingkan makanan baru dengan makanan yang lama. Maksudnya makanan yang kita dah masak lebih awal jangan kita campurkan dengan masakan yang baru, sebab masakan yang lama itu kalau kita campur, mungkin dia dah rosak, dah tak berapa segar, dia akan mempengaruhi ataupun membuatkan makanan yang baru tu pun jadi tak segar, jadi tak selamat. Okay? Sebab tu kita kena asingkan. Jadi macam tu juga, macam cara kita nak menyimpan kan kita suruh kita buat dalam porsi yang sesuai untuk kita sekali makan, supaya kita tak ambil banyak kemudian tak habis, kita simpan lagi ataupun kita tambah lagi yang baru. Kita tak nak macam tu. Kita tak nak makanan kita tidak memenuhi syarat sanitasi makanan. Kita nak makanan kita sentiasa bersih, sentiasa segar, sentiasa selamat dimakan, tidak tercemar. Okey? Okey, demikian tadi kita dah belajar 3 cara ataupun 3 peraturan asas penyimpanan makanan, iaitu yang pertama, simpan makanan di dalam tempat yang bertutup, yang kedua, pastikan ada label, dan yang ketiga, jangan campur makanan yang baru dengan makanan yang lama. So kita kena patuhi ketiga-tiga peraturan asas itu untuk memastikan makanan kita kekal segar, kekal selamat untuk dimakan dan juga tidak tercemar. Okey, so pelajaran kita hari ini sampai sini sahaja. Cikgu harap semua anak murid dapat faham dan boleh tanya kalau ada kemusykilan ya. Jangan malu-malu, jangan segan. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ini. Jadi sehingga itu, terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.